Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita berjumpa lagi untuk video hari ini. Okey, untuk hari ini cikgu masih lagi di tema 1 mekanik Newton. Tetapi apa yang cikgu nak bincangkan dalam video hari ini, kita nak tengok latihan formatif 1.1 di dalam buku teks. Okey, so kita ulang kaji balik sedikit sebelum kita jawab soalan dalam latihan formatif. Okey, so hari ni, hari tu kita dah ada 3 video sebelum ni. Kamu dah tengok kita ada daya paduan. Okey, so dalam daya paduan, cikgu bahagikan perbincangan daya paduan kepada 3 video. Kamu boleh tengok dekat description di bahagian bawah. Okey, untuk link ke video-video yang tersebut. Okey, untuk next video kita akan tengok leraian daya, keseimbangan daya dan kekenyalan. So hari ni kita cuma tengok latihan formatif. Okey, so kita tengok dulu apa maksud daya paduan. Okey, so yang ni cikgu dah ulang banyak kali. Daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah secara vektor. Okey, jumlah secara vektor ni maksudnya mesti ada arah lah. Nilai akhir tu bila kamu dah balance kan, kiri dengan kanan, atas dengan bawah. So dia mesti disertakan dengan arah daya paduan tersebut. Okey, so yang ni kita tengok hari tu objek dalam keadaan pegun. Okey, so yang ni lah contoh-contohnya hari tu. Okey, so kalau kata halaju dia dalam keadaan pegun, kita tahu halaju dia tak ada. So daya paduan akhirnya adalah 0 Newton. Okey, kemudian kita juga telah belajar tentang objek bergerak dalam halaju seragam. Okey, halaju seragam ni V dia mala lah. Okey, so kita tengok contoh yang hari tu bergerak ni mala je. Okey, so kat sini pun sama. Daya paduan dia akan jadi 0 Newton. Okey, kemudian kes yang ketiga kita ada hari tu sebuah kereta yang memecut laju. Okey, kat sini halaju dia semakin bertambah, maka pecutan dia bukan lagi kosong. Jadi kita kata daya paduan juga tidak sama dengan kosong. Okey, so kita terus ke soalan latihan formatif 1.1. So kamu boleh rujuk buku teks fizik KSSM muka surat 12 okey untuk soalan ini, tetapi cikgu ubah suai sedikit soalan yang ada di dalam buku teks. Okey, so kita tengok soalan dia. Tentukan magnitude dan arah daya paduan dalam keadaan berikut. Okey, so kita ada 2 keadaan. Yang pertama, bola tu okey ada 3 daya terlibat. So kamu kena cari daya paduan apa? Daya tunggal. So daripada 3 ni kita nak cari 1 daya tunggal. Okey, kemudian kita nak tentukan magnitude, nak tentukan arah. Okey, untuk yang kedua juga. Okey, sama ni. 2 daya ke atas, 1 daya ke bawah. So kita nak cari daya tunggal, iaitu daya paduan. Kita tengok dulu soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang pertama ni kamu boleh tengok. Okey, bila di sebelah kiri, seperti cikgu beritahu sebelum ni, kalau di sebelah kiri tu kita andaikan dia nilai dia negatif, sebab negatif tu menunjukkan arah dia tu ke kiri. Manakala di sebelah kanan pula, okey, 7 dengan 21 Newton tu adalah kanan, positif. So kalau kamu nak cari daya paduan, okey, kita kena jumlahkan secara vektor. Maksudnya negatif 13 kamu tambah dengan hasil tambah yang di sebelah kanan. So kamu dapatlah daya paduannya 15 Newton. So yang tadi soalan kata minta kita nyatakan apa? Soalan minta kamu nyatakan magnitude dengan arah. Okey, so manakah magnitude dalam soalan ini? Magnitude tu adalah 15 Newton. Arahnya apa? Arahnya ke kanan. So positif ni kalau nak letak ke tak letak tak kisah. Okey, tapi bila positif nilainya, maksudnya kita tahu dia akan bergerak daya paduannya ke kanan. Okey, so kita tengok untuk 1B. 1B pula kita ada daya ke atas dan ke bawah. So ke atas positif. Okey, ke bawah kita andaikan dia negatif. Okey, so negatif tu bukan nilai dia negatif. Negatif tu merujuk kepada arah dia bertentangan dengan arah yang lagi satu. Okey, so sama juga daya paduan ialah jumlah vektor, jumlah secara vektor bagi daya-daya yang terlibat. Okey, so ke atas tadi kita ada 9 dengan 4. Okey,
jadi 13 Newton. Okey, kita tambah dengan ke bawah tadi, kita andaikan dia negatif sebab arah dia ke bawah. So kamu dapat last sekali F dia negatif 7 Newton. Okey, so magnitudenya apa dalam jawapan ini? Okey, magnitudenya adalah 7 Newton manakala arah dia adalah ke bawah. Okey, sebab sekarang ni yang terlibat ialah atas bawah. Jangan kamu cakap ke kiri pula. Okey, so kita dapatlah jawapan untuk soalan yang pertama. Okey, so cikgu harap kamu faham dengan soalan pertama tadi. Kita terus ke soalan kedua. Okey, rajah menunjukkan daya-daya yang bertindak ke atas sebiji bola tampar yang ditampar serentak oleh dua orang pemain. Okey, so pemain pertama tampar dengan daya 180 Newton, pemain kedua tampar dengan 240 Newton. So soalan kata ada 3 jawapan yang kamu kena buat. Okey, lakarkan gambar rajah yang menunjukkan daya 240 Newton tu kat mana, daya 180 Newton tu kat mana dan daya paduan dia kat mana. So kamu kena lakarkan gambar rajah. So lakar ni maksudnya daya paduan ni kita tak kira lagi. Kita just nak buat sketching, lukisan tu bentuk macam mana dalam bentuk vektor. Okey, kemudian soalan B, hitung magnitud daya paduan. Okay, C, tentukan arah. Okay, untuk B dengan C ni kamu boleh guna cara yang sama dengan cara soalan pertama tadi. Okay, kita go through soalan satu persatu. Soalan 2A. So lakaran dia, okay, step pertama kamu ambil dulu yang macam kamu belajar dalam maths vektor, dari satu point dia pergi arah mana? Ke sini, ke kanan. Okay, so kita buat dulu 240 Newton ni. Okay, kemudian lepas tu kita ada lagi daya satu lagi 180 Newton ke atas. So kita sambung dari satu hujung tu ke hujung dia, sambung 180 Newton. So kat sini membentuk 90 darjah. Jadi daya paduannya kat mana? Daya paduannya ialah daya daripada titik awal ke titik akhir. Okey, so inilah lakaran gambar rajah yang menunjukkan ketiga-tiga daya yang terlibat. Okey, mudah je. Okey, untuk soalan 2B nak kira magnitude. Okey, so kamu ingat balik dalam video cikgu yang sebelum ini, kalau kita ada daya yang berserenjang, kita nak guna apa? Kita akan guna petua teorem Pythagoras. Okey, so kita akan guna petua Pythagoras. Okey, so sama macam hari tu, petua Pythagoras ialah A square sama dengan B square plus C square. So kita nak cari F, katalah ini A. Okey, ini B, ini C. So just masukkan saja, kamu dapatlah 300 Newton. Okey, ini magnitude daya. Okey, so soalan seterusnya kata apa? Soalan ketiga, 2C dia kata tentukan arah. Okey, so sekarang ni kita dah dapat dah kat sini tadi 300 Newton. So macam mana nak tahu arah? So kita akan gunakan nilai sudut. Okey, so nilai sudut macam mana? Kamu guna balik petua sin atau petua tangent atau petua cos. So kat sini mana-mana pun boleh, tapi cikgu nak tunjuk. Okey, saya gunakan tangent theta. Okey, so tangent theta sama macam yang contoh sebelum ni. Tangent theta ialah opposite over adjacent. Okey, 180 bagi 240. Kamu dapatlah nilai dia theta 36.87. So arah gerakan bola ni ditampar pada magnitude 300 Newton pada arah 36.87 darjah. Okey, so itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Okey, jangan lupa subscribe channel cikgu untuk terus dapat tengok video-video untuk bab-bab yang akan datang. Okey, so kita jumpa lagi.